Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat. Kalaupun ada yang sakit di kalangan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia, serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk dapat kembali berjumpa di waktu yang sangat istimewa, iaitulah di petang hari Jumaat tuan, yang mana selalu saya ulang setiap minggu bahawasanya ramai ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawasanya petang hari Jumaat adalah waktu yang Nabi SAW pernah sabdakan. Di hari Jumaat ada satu masa yang tidak berdoa di waktu itu oleh seorang hamba, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan perkenankan doanya. Maka banyak pendapat ulama bilakah waktunya, tetapi aktsarul ulama, kebanyakan ulama menyatakan waktunya ialah selepas asar, sebelum maghrib. Artinya antara asar dengan maghrib di petang hari Jumaat ni. Alhamdulillah. Jadi bila kita dah tahu macam tu, ulama cakap dia bukan saja-saja cakap macam kita, macam pakcik-pakcik yang tak ada ilmu dekat kedai kopi tu. Bukan tuan-puan. Ulama ni cakap mereka mesti atas dasar ilmu, atas dasar penelitian, atas dasar pengalaman. Mereka orang hebat. Jadi bila mereka dah kata macam itu, di waktu ini tidak sepatutnya kita buat perkara yang sia-sia. Lagi-lagilah perkara maksiat dan dosa. Sepatutnya kita buat perkara yang bermanfaat, perkara yang berpahala, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita buat program di petang hari Jumaat ni, iaitulah program tazkirah dan tahlil arwah. Ada 3 dekat dalam program ni. Yang pertama ialah pengisian, ada tazkirahnya, dan sekarang ni kita masih lagi membaca kitab manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, iaitulah sejarah hidup tentang Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, yang mana sejarah hidup beliau ni penuh dengan hikmah, yang daripada hikmah itulah kita boleh ambil pengajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, kemudian di dalam program tasdah ni juga, seperti semua ada sedia maklum, kita ada bacaan Yasin, nak baca Quran sama-sama. Bahkan kita baca hati kepada Al-Quran, qalbul Quran Yasin. Hati Al-Quran itu adalah surah Yasin, kata baginda Nabi SAW. Jadi kita baca. Ni kita baca, kita isi dengan bacaan Quran. Dan selain itu juga kita ada bacaan tahlil dan doa arwah, yang mana dalam tahlil ni ialah ayat-ayat Quran juga, ada salawat, ada zikir, dan ada bacaan doa, yang mana doa tadi mendoakan untuk kita dan untuk arwah yang telah mendahului kita di kalangan ahli keluarga kita. Jadi itu yang kita isi tuan. Petang hari ini, insya-Allah, selama masih hidup, saya selama masih hidup, dan ibu-ibu, ayah-ayah semua selama masih hidup, kita jangan sia-siakan. Jangan kita biarkan petang hari Jumaat ni berlalu begitu sahaja. Mungkin dengan perkara yang sia-sia, wal'iyazubillah, dengan perkara yang maksiat contohnya, ataupun dosa, itu lagi teruklah. Kalau boleh kita isi dengan perkara yang baik-baik. Baik ibu ayah semua yang saya cintai dan kasihi,
kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada yang komen tak ada suara. Dah okey ke belum? Ada suara Ustaz. Rasa macam okey je. Okey? Baik. Jadi sebelum kita masuk kepada bacaan manaqib di petang hari ini, saya nak mengingatkan kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, jangan ada seorang pun yang terlupa dan terlepas daripada peluang untuk dapatkan pahala dakwah dengan dua cara. Yang pertama, boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran, tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama, iaitulah nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Sama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita, insya-Allah. Mohon maaf tuan-puan, saya daripada pagi tadi, saya dah cakap dalam live tu, saya pun macam dah nak batuk balik. Ni. Sebelum ni dah sembuh, ni nak jadi balik batuk. Jadi macam agak susah sikit bercakap dan suara pun dah dia punya bunyi tu dah lain dah. Sebab tu nak batuk balik. Hari tu dah lama batuk, dah tak batuk, jadi balik. Tolong doa-doakanlah tuan-puan. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Teringin nak cari ini nanti ubat madu ke ada. Nanti ada kawan saya buat satu produk dia, nak cuba nanti, mudah-mudahan boleh lega ubat batuk pula batuk ni, insya-Allah. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? InsyaAllah sebentar lagi kita sambung bacaan manaqib kita. Silahkan buka kitabnya. Bagi mereka yang ada kitab, hari ini last sebetulnya tuan. Untuk bahasan manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, hari ini adalah last lah kiranya, habis. Lepas ni kita baca, saya nak terangkan sikit pasal tahlil lah. Sebab tahlil ni kita setiap petang Jumaat kita buat, dan ibu-ibu ayah-ayah mungkin dekat surau malam Jumaat buat tahlil. Tapi kadang buat saja, tak tahu pun apa yang ada dalam tahlil ni satu. Dan apa doa, makna doa-doa yang dibaca oleh tok-tok imam, tok-tok imam tu kan. Kita just amin saja kan. Jadi kenapa dia dibaca surah ni, kenapa dia baca surah tu? Nanti insya-Allah saya akan bagi penerangan yang termampulah insya-Allah. Dan selepas kita habiskan, saya cadang kita akan khatam betul-betul kitab ni pada petang Jumaat juga. Dan kita akan buat haul Tuan Guru lah. Tapi untuk ni je lah, untuk secara live sahaja. Yang nak offline, nanti insya-Allah saya akan maklumkan kemudian di mana akan buat haul Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tapi yang secara khas di bawah Meduha Studio secara online, kita buat petang Jumaat juga. Kita akan khatamkan kitab manaqib ni, dan kita akan mulakan kitab yang baru, karangan Tuan Guru juga insya-Allah. Mungkin saya cadang kitab hadis lah, dan nanti saya akan maklumkan kemudian tuan-tuan. Baik. Jadi hari ini terakhirlah last untuk baca untuk perbahasan sebetulnya tentang manaqib Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita masih lagi berada pada tajuk pujian para ulama terhadap Tuan Guru. Sekarang ni kita baca muka surat yang ke-78 tuan-tuan. Kita baca muka surat yang ke-78, iaitulah pujian daripada Syekh Sayyid Abdul Sabur Ar-Rifa'i hafizahullahu taala. Tak silap saya ni daripada Syria ni tuan, ulama Syria yang memuji Tuan Guru, dan pernah sampailah beliau ni ke Pondok Yasin. Ni. Baik. Jadi apa kata Syekh Sayyid Abdul Sabur Ar-Rifa'i ni berkenaan tentang Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Bagi yang ada kitab manaqib, silahkan buka pada muka surat 78. Baik, seperti biasa manaqib kita di petang hari ini akan tolong dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Aslam. Jadi tolong baca dulu, nanti saya akan terang insya-Allah. Silakan Ustaz Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Pujian
pujian para ulama terhadap beliau. Berkata Syekh Sayyid Abdul Sabur Ar-Rifai hafizahullah ta'ala, kata beliau, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, saya betul-betul meyakini bahawa beliau termasuk orang yang mendapat qabul di sisi Allah Ta'ala. Dan apa yang saya katakan ini bukanlah kerana mengharap sesuatu dari Syekh. Saya tidak ada kepentingan untuk memuji-muji beliau. Tetapi apa yang saya rasakan ini betul-betul datang dari dalam hati saya. Kalimat yang ringkas sahaja. Komentar yang ringkas daripada Sayyid Abdul Sabur Ar-Rifai. Apa kata beliau? Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, itu Syekh Fahmi Abuya, tuan guru saya. Kamera lupa nak tukar. Baik, kamera dia tak tertukar dulu. Segan pula. Ya Allah. Baik, ujian ni. Dia kalau saya batuk masalah sebab saya buat kerja semua guna suara kan. Ni ada orang yang dia batuk, orang tak kisah pun. Saya bercakap, pimpin zikir, baca solawat, jadi imam. Kalau batuk tu memang nampak sangat ustaz tengah batuk. Kalau saya tengah sakit kaki orang tak nampak. Tapi tengah batuk ni memang nampaklah tengah-tengah bercakap batuk. Tolong doa tuan-tuan. Allah uji sikit je. Baik, jadi apa kata Syekh Abdul Sabur? Mana orangnya ustaz ada dekat dalam tu yang ada manaqib, ada gambar dekat dalam tu. Jadi kata Syekh Abdul Sabur, kata beliau Syekh Fahmi ni, saya betul-betul meyakini. Artinya betul-betul yakin bahawa beliau termasuk orang yang mendapat qabul di sisi Allah Ta'ala. Qabul. Apa qabul tuan-tuan? Apa benda ustaz? Qabul tu apa benda ustaz? Bukan benda tu puan. Qabul tu ialah qabul lah, kabul. Kalau kita doa terkabul. Qabul tu artinya apa? Orang yang diterima di sisi Allah untuk buat dakwah. Ni qabul, orang yang mendapat qabul artinya yang diterima di sisi Allah, maksudnya diterima oleh Allah dalam usaha dakwah yang beliau buat. Ni kata Syekh Abdul Sabur, tuan guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni, saya yakin beliau adalah orang yang diterima oleh Allah dalam perjuangan dakwahnya. Orang, kalau kita sekarang ni, restu. Orang yang direstui oleh Allah dalam perjuangan dakwahnya. Ni tuan-puan. Baik. Jadi, apa alamat ataupun tanda seseorang ini diterima perjuangannya? Mendapatkan qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara tandanya seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi, "Idza ahabba Allahu 'abdan", apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, da'a Jibril, Allah akan panggil malaikat Jibril. Faqala inni uhibbu fulanan fa-ahbibhu. Wahai Jibril, aku cinta kepada seorang hamba ni. Sebutlah siapa namanya. Aku cinta kepada seorang ni, contohnya. Ni kata Nabi SAW. Maka kata Allah, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan bin fulan. Maka engkau cintailah dia. Maka Jibril mencintainya. Dan Jibril pula panggil seluruh malaikat yang ada di langit untuk mencintai hamba tadi. Kan? Dan bila seorang dia dicinta oleh Allah dan dicintai oleh para malaikat, maka dalam hadis tadi disebutkan fayudha'u lahul qabul fil ahlil ardi. Maka orang tersebut akan diterima oleh penduduk bumi. Artinya apa? Maksud diterima ni yudha'u lahul qabul ni. Qabul diterima ni apa? Orang dia akan dikenali dan dia akan dicintai. Tentunya oleh orang-orang yang baik lah. Kalau orang yang tak baik, orang yang kafir, orang yang fasik, memang tak suka dengan orang alim. Tapi ni orang-orang baik, yang beriman, yang soleh, mereka akan suka. Ni tuan-tuan, mereka akan suka. Oleh sebab tu kita jangan pelik. Bila kita tengok, ni contoh saja, contoh yang masih hidup sekarang. Macam mana bila Al-Habib Omar
bin Hafiz daripada Yaman, Hadramaut tu. Beliau datang ke Malaysia, cuba tengok macam mana beribu-ribu, bukan beribu-ribu, berpuluh ribu orang datang mendengar ceramah beliau. Parking penuh, masjid penuh, bahkan tak muat masjid, bukan masjid kecil-kecil, masjid besar tu buat. Macam masjid Shah Alam tu penuh. Kenapa? Beliau datang. Adakah yang datang beribu-ribu orang tadi? Seorang dibagi RM50 untuk datang contohnya. Paling kurang lepaslah duit minyak. Tidak. Tak. Bukan sebab itu tuan. Tapi itu hati. Beliau dikenali dan beliau dicintai oleh orang ramai. Orang datang ramai. Diterima. Itu orang yang diterima. Dalam perjuangan dakwahnya. Hebat. Ni itu. Al-Habib Omar. Ni. Sama ada dekat Malaysia ke? Dekat Indonesia ke? Macam itulah dia punya keadaan. Akan memutih manusia datang ke majlis beliau ceramah tu buat. Subhanallah. Orang datang tanpa apa orang kata, tanpa diberikan apa-apa bayaran, orang datang. Orang akan dengar dia punya perkataan, orang akan rindu dengan nasihat daripada beliau. Ini orang yang dah diberikan qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni hebat. Macam mana boleh menarik jutaan manusia, bukan dekat Malaysia dengan Indonesia saja, ke mana-mana tempat beliau datang, hatta di tempat beliau sendiri dekat Yaman tu pun macam itulah juga keadaannya. Dekat India beliau datang, macam itulah juga sambutan orang ramai terhadapnya. Tuan-tuan, ni hebat. Ni yang orang kata Syekh Abdul Sabur ni kata, Syekh Fahmi di antara orang yang seperti itu. Mendapatkan qabul di sisi Allah, diterima dia punya perjuangan, dan ini adalah salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tak berapa kenal pun, tapi bila dengar dia punya perkataan, kadang tak dengar apa-apa perkataan, tengok muka dia pun dah suka. Ni tiba-tiba dah suka. Allah Subhanahu wa taala letakkan rasa cinta tu. Macam mana kata ulama, Allah letakkan rasa cinta kepada baby. Nabi Musa tengah baby lagi. Ingat tak cerita macam mana Nabi Musa? Kan di zaman Fir'aun, Nabi Musa lahir. Setiap baby lelaki memang Fir'aun arahkan untuk dibunuh. Setiap baby lelaki jumpa di kalangan Bani Israel ni bunuh. Sebab apa? Kata ahli-ahli tukang-tukang sihir ni, di tahun ni lah, seorang lelaki yang akan menumbangkan engkau punya kerajaan lahir. Fir'aun takut. Di kalangan Bani Israel ni, semua kena bunuh. Yuzabbihuna abna'akum wa yasta'yuna nisa'akum. Yang lelaki bunuh, perempuan biarkan hidup. Nabi Musa lahir lelaki. Risau mak Nabi Musa ni. Maka diilhamkan oleh Allah untuk meletakkan Nabi Musa ni dalam satu peti lah Kemudian dihanyutkan dekat sungai. Tiba-tiba hanyut-hanyut masuk istana Firaun. Ingat, hanyut pergi jauh. Hanyut masuk ke kawasan istana Firaun. Buka-buka Nabi Musa. Tapi Allah berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku dah letakkan cinta kepada Nabi Musa ni. Bila buka-buka, siapa yang buka? Isteri Firaun buka. Namanya siapa? Asiyah. Buka, tengok. Terus cinta dengan Nabi Musa. Pujuk Firaun, jangan bunuh dia. Firaun nak bunuh dia, jangan bunuh dia. Tapi sebab pujukan isteri ni, maka Firaun pun tak bunuh. Sampailah Nabi Musa jadi anak angkat Firaun. Sampai besar tumbuhan. Betul lah tu orangnya yang menumbangkan kerajaan Firaun. Nabi Musa. Artinya apa? Rasa cinta tu. Tapi yang cinta tu, yang beriman lah. Macam Firaun, dia tak suka dengan Nabi Musa Tentara Firaun yang ikut Firaun, dia tak suka. Tetapi orang-orang yang beriman memang akan cinta. Daripada bukan anak dia pun. Tapi rasa cinta tadi Allah bagi. Itu yang namanya qabul. Orang tersebut akan dikenali dan dicintai oleh orang ramai. Orang macam itulah dalam dakwah. Ada orang-orang yang seperti itu. Kata Syekh Abdul Sabur, di antara orang yang mendapatkan qabul di sisi Allah, ialah inilah Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ni. Ni tuan-tuan. Baik. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, Ustaz.
makcik ni suka main FB, Facebook semua ni Ustaz. Tapi makcik ada juga Ustaz tengok ustaz-ustaz yang buat live kadang yang tengok 1-2 orang ni Ustaz. Yang tu dia tu tak diterima oleh Allah ke dakwahnya? Kan ada tanya. Kau macam Habib Omar, bila dia datang orang terima, orang kenali, orang cintai. Macam ustaz tu dia buat juga Ustaz. Nampak baik je orangnya. Lepas tu tapi dia buat live tak ada orang tengok pun Ustaz. Dia buat pengajian tak ada orang datang pun Ustaz. Biasa-biasa je. Artinya dia tu tak diterima lah di sisi Allah dakwanya. Bukan macam tu tuan. Tadi itu di antara tandanya. Tanda yang sebenar-benar seseorang itu perjuangan dakwahnya diterima di sisi Allah ialah ketika dia mampu istiqamah tu. Tanda sebenar-benar perjuangan dakwah seseorang tu diterima di sisi Allah, dia mampu istiqamah. Dia tak tinggal. Dia tak kisahlah ada orang datang ke tak ada datang ke, ada orang tengok ke tak tengok ke, ada orang ikut ke tak ikut ke. Yang tu masalah lain. Yang penting dia istiqamah. Yang tu tanda orang istiqamah sampai mati. Tengok macam-macam Syekh Fahmi kan dalam dakwah. Sampai ke akhir hayat beliau pun dah orang kata apa tuan-puan, dah penat sangat dah badan ni. Sakit dah teruk sangat dah. Masih lagi sempat mengajar. Mengajar apa? Pengajian akbar tu, kitab Syama'il. Masih lagi sempat untuk mengajar tuan-puan. Kan? Artinya perjuangan dakwah ni sampai ke akhir hayat istiqamah macam tu. Bahkan ketika beliau meninggal tu banyak lagi plan-plan beliau nak buat pondok di sini, nak buat pondok di sini yang tak tersampai. Plan beliau panjang untuk buat kebaikan tapi umur beliau tak sampai. Artinya apa? Istiqamah sampai ke akhir hayat. Ini itu tanda yang lebih besar daripada hanya semata-mata apa? Orang kata dikenali dan dicintai. Yang kalau setakat dikenali, dicintai itu, artis pun banyak macam tu kan. Dia datang ramai orang suka kan. Yang bukan Islam pun ramai juga macam tu, penuh juga stadium kan. Tapi baik ke tak baik juga kan. Jadi yang sebenar-benar tanda tu ialah dia istiqamah dalam dakwahnya, dia istiqamah dalam perjuangan dakwahnya. Ni sebenar-benar jangan salah sangka pula kan. Bila lepas dengar macam ni, tiba-tiba dia jahat sangka pula. Ustaz saya dekat kampung ni bukan, orang pun bukan kenal dia pun kan. Dia buat live pun Ustaz, mana ada orang tengok. Ini tak diterima oleh Allah dakwahnya ni kan, bahaya supaya tak salah faham. Jadi tanda sebenar-benar yang lebih besar lagi daripada dicintai dan dikenali oleh orang ramai ialah seseorang yang berdakwah ni dia istiqamah dalam dakwahnya. Dia tak terkesan dengan apa-apa ujian. Kalau kita nak cerita macam mana Allah uji Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam perjuangan dakwah beliau, dalam perjuangan beliau mentarbiah, buka pondok semua tuan-tuan, berat dia punya ujian. Bukan ringan. Sebelum ni saya dah pernah cerita kan, macam mana diuji oleh Allah berat. Tapi beliau tetap istiqamah. Tidak berhenti. Tidak berhenti ataupun orang kata merajuk ke, tak ada kata merajuk dalam dakwah. Terus itu tanda yang sebenar, tanda yang lebih besar. Orang tersebut diberikan di sisi Allah al-qabul, diterima dakwahnya, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak cerita pasal orang dengar tak dengar, orang ikut tak ikut tu, yang tu serah semua pada Allah. Cuba bayangkan macam mana Nabi Nuh alaihissalam dakwah. Berapa ramai je orang yang ikut beliau. Tapi beliau istiqamah dalam dakwahnya, itu diterima. Bahkan menjadi salah seorang di antara rasul yang ulul azmi, di antara rasul yang hebat, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itu tadi salah satu tandanya. Tapi tanda yang sebenar ialah kata ulama, seorang yang menerima qabul di sisi Allah, seseorang yang mendapat qabul di sisi Allah, yang diterima oleh Allah perjuangan dakwahnya, di antara tanda yang terbesar ialah dia dapat istiqamah dalam perjuangan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata Syekh Abdul Sabur, siapa yang saya katakan ini bukanlah kerana mengharapkan sesuatu dari Syekh. Saya tidak ada kepentingan untuk memuji-muji beliau, tetapi apa yang saya rasakan ini betul-betul datang dari dalam hati saya. Ini betul-betul ikhlas. Saya cakap ni, Tuan Guru ni, beliau, saya yakin beliau di antara orang yang mendapatkan qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterima perjuangan dakwahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.